Hmm. Ah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berjumpa di siaran live Salah Silah Patani pada malam ni. Maka alhamdulillah malam yang ke-42 pada malam ni kita masih lagi dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengadakan baca sejarah tanding seterus lanjut lagi daripada kita baca pada minggu yang lepas. Maka alhamdulillah sejarah kita ni mari jauh dah lah. Ambil jok di mula-mula dah dulu kita duk baca tu sampai sekarang ni mari jauh dah lah. Mari sampai pergi ke zaman 1780 taning tu jatuh kepada tangan bakok. Latih orang pula pun berlakunya perlawanan kalau hok dalam surat sia dia panggil berontak surat Melayu tu panggil atau lawan untuk nak ambil gelik ambil gelik. Jadi ramailah duk tanya-tanya tu kata sebab apa kena belah tanding jadi 7. Lepas tu gano tubik-tubik nama hok 7 tu. Jadi minggu yang lepas pun saya dah jelas dah lah. Kata asbab besarnya yang wakwit siye ni berkeputusan untuk cakam taning. Belah taning jadi 7 tu. Dengan kerana taning tu adalah satu negeri yang besar dulu. Dan juga susah nak mengetah. Ini sudah jelas yang mana ada dalam catatan Prarat Capung Sawadan Hok Krung Ratana Kosin racakanที่ 2 tu tulis jelas berkenaan dengan taning kita setelah taning tu jatuh duk bawah tangan sia. Dan juga ada dalam Prarat Capung Sawadan Hok Muang Songkla hak negeri Segoro. Segoro tu duk bawah tangan orang sia adalah mengetahnya. Pun tulis juga berkenaan dengan kedudukan ataupun status taning. Walaupun petani kita ni sudah duduk di bawah takluk ke sia dah semenjak daripada tahun 1780 ni, tapi belum seni. Jadi tak ame dan tak seni. Latik pia jadi pun beragam. Habis tu kita tengok atas setelah taning jatuh tu sia pun latik Tengku Lamidin. Duk 4 tahun Tengku Lamidin pun lawan. Sia latik pula orang yang kedua nama Datuk Pangkale. Datuk Pangkale besar tu pun lawan pula dah. Mati puluh-puluh, beribu-ribu. Sia pun teratukar tak latik orang tempat teh. Pok-pok bakar-bakar raja tempat teh dulu ni tak latik jadi raja petani pun tak jadi. Ya tukar tak orang sia naik pai. Tak naik pai pun hidup di jamu. Gamak nak senang dah latih orang sia jadi pemimpin. Jadi raja petani. Tapi pok-pok ilik-ilik taning, pok-pok bakar-bakar kat taning hodok seluruh taning tu pakak lagi hotel pula naik pai tu. Habis wah dalam kata nak mengetah lagu mana taning ni. Lawe sokmo. Maka itulah tubiknya nak yobai. Satu prakracobai. Mereka kata prakracobai. Prakracobai tu untuk nak tujuan dia ni untuk nakตัด กำลัง patani เพื่อที่จะได้ไม่ก่อความวุ่นวายขึ้นและเป็นภาระแก่เมืองหลวงอีกได้เพราะพฤติกรรมในอดีตได้แสดงให้เห็นว่าเมืองตานีเป็นเมืองใหญ่มีกำลังมากครั้งใดที่รวบรวมกำลังขึ้นเป็นปฏิปักษ์ต่อเรา
ก็ก่อให้เกิดปัญหาในการปราบปรามนี่ฮะเสียตุลิlahแม้สงขลาซึ่งเป็นเมืองที่กำกับเมืองตานีเองก็มีกำลังไม่พอที่จะปราบปรามต้องถูกตีแตกไปดังนั้นจึงไม่มีวิธีการใดกว่าการแบ่งปัตตานีออกเป็น7หัวเมืองแต่ละเมืองต่างมีผู้ว่าราชการเมืองปกครองขึ้นตรงต่อสงขลาซึ่งทำให้ยากต่อการรวมตัวกันเพื่อความไม่สงบขึ้นอีกนี่dalam catatan Pungsawadan surat ajar Rusia kata tak lain tak bukan tujuannya sebab tak buat lagu ning ni pecah Taning jadi 7 ni kerana Taning itu kamlang mak. Kamlang ni makna tu kuasa dia. Kuasa di sini kuasa power dia, perlawanan dia tu. Orang-orang Taning tu. Lawan kuat. Orang-orang Taning lawan kuat. Bo lawan bila boyo boleh wipung bila pok yo ni pok Taning ni yo te kita sia semua. Sia katalah. Te klik kita semua. Jadi banyak kali ni pok Taning ni. Biar beripung sikit je lawan kita. Hak sia katalah. Maka untuk tambah jadi masalah, jadi bebene, jadi parak sia kata. Naik ke sampai ke bakok. Sebab belum badan ning pun bo kata ni beripung apa mak ke sia. Segoro pun nak perak tak leh ni dia sebut dah dalam surat dia. Ya tu walaupun Taning ning dah negeri besar. Dan juga duk bawah telunjuk duk bawah naungan segoro pula so lagi. Tapi segoro tu halau. Tapi segoro ni wakil hak sia dah. Maka segoro ni kena buat surat lapor ke semua naik ke bakok. Kata Fok Taning ni lawan pula dah. Jadi segoro tu kena test semua. Sedekah ia pun dah halus segoro tu. Nanti duk mengetah Taning gati sia. Gati bakok. Jadi bakok pun serabut. Mudah kata. Habis itulah cerita dia nya. Kalau minggu yang lepas saya duk royak dah. Kata teori buka apa ni. Pecah Taning jadi 7 ni adalah daripada wakil sia yang dihantar oleh Raja Cakan Tisong. Raja King Rama yang kedua tu hantar pergi Taning, hantar pergi segoro. Maka dia tu dia memaksa ke Nai Pai hodok dijamu pada masa tu. Suruh garis sepada ni daripada segoro dan suruh cari orang untuk nak jadi raja Taning tu daripada Nai Pai. Sebab Nai Pai lebih kenal duduk di Taning. Nai Pai lebih kenal duduk Taning. Jadi dalam surat tu dia tulis lagu mana? Kata suruh pilih siapa? Orang hak paksa ni ugut lah. Ugut sama dia lah. Kepo deku atau kena cari orang lah. Iaitu พระยาอภัยสงครามข้าหลวงพร้อมด้วยพระยาสงขลาเทียนจ๋องบังคับให้พระยาตานีนายพ่ายเลือกจัดหาคนในตระกูลตะวันและตระกูลนิที่พระยาปัตตานีนายพ่ายได้เคยใช้สอยเห็นว่าที่ใจเรียบร้อยมาแต่ก่อนนั้นจดรายชื่อกระตัวให้ครบทั้ง6เมืองนี่ได้แล้วพระราชพงศาวดารhak sia jelas jadi Peraya Apai Songkram dengan hok mahata wakil daripada bakok turun mari segoro sekali dengan Peraya Songkla Raja segoro tu Cina dah bakok Cina sia Tian Chong paksa suruh Nai Pai hok jadi Raja Taning pada masa tu pilih orang-orang hok bakok tua bakok ni ni bakok tua bakok ni tapi hok ambil orang bakok tua bakok ni hok hati cai riap roy ambil nama ni jadi raja. Itulah. Habis itulah nak royak kata sebenarnya pok-pok bakal raja di Taning yo banyak. Kalau kita tengok pada zaman pemerintah Taning di Kesik dulu, zaman berdaulah tu, dia ada negeri daerah dia semua tu 42. Dengan 4 lapis kota-kota hok besar, hok halus sikit sampai kota kecil sekali tu, ada 42. Jadi Peraya Apai Songkram ni lah yang catung jadi sepadan sepuh dari belakang saya ni. Catung. Pada bawa catung boleh 7 dah. Sebenarnya 7 lapis nilai. Tapi tiba dengan cenak ni dia serah kepada segoro jadi hadiah. Sebab segoro ni sena. So idea untuk belah Taning jadi 7 tu. Ke bakok pun setuju. Raja bakok suka molek. Maka dia pun serah tiba dan cenak kepada segoro. Jadi
Kalau kita tengok dalam ni gak banyak fok-fok bakal raja hok bakal besar-besar. Hok titih baris daripada bakal-bakal raja tani dulu tu terjatuh dalam pilihan. Kenapa? Kerana naik pai ni dia pilih ni orang untuk jadi raja petani lain pada jamu lah. Ni lagi tu dia pilih mai orang hok dia kuasa tu. Kalau ambil dia ni tak beragam mana berkali. Gitulah. Ambil dia ni pun tak beragam mana. Habis itulah dia boleh ni orang hok mula-mula tu. Ni orang hok mula-mula tu mengikut nama seperti petani tu dia ambil tuai sulung. Tuai sulung jadi raja. Jadi raja petani buat kota duk di Gresik. Tuai sulung tu cucu daripada Datuk Pangkaleh. Lepas tu di Nocik. Di Nocik dia ambil tuai Nik. Ataupun tuai kecil. Nik kecil tak apa boleh panggil dua. Ambil tuai Nik jadi raja Nocik. Di negeri Reman, kawasan Reman dia ambil tuai Masu jadi raja. Kawasan Jalo dia ambil tuai Jalo jadi raja. Di Sai dia ambil Nik Diah jadi raja. Dan Legeh dia ambil Nik Dah jadi raja. Jering tu hak dia sendiri mereka sia nama Naipai tu. Maka ambil demoning hak mula-mula. Kalau kita tengok gak Taning, Nocik, Gemeh, Jalo guna kalimah tuai duk depan. Tuai dah. Tuai sulung, tuai Nik, tuai Masu, tuai Jalo. Sai dengan Legeh ni Nik duk depan. Bakon Nik dah. Sai ni Nik, Legeh pun Nik. Ni hak orang mula-mula. Kita yang lebih tu lepas pada tu for anak cucu demoning nak jadi raja 7 negeri ni nak bukan. Ya ada beberapa ketika hak kena cabut ambil orang lain suku Sakat. Bakal lain suku Sakat jadi raja. Sebab semua ni sia dibakar. Orang yang menentukan kata siapa layak jadi raja petani 7 negeri. Banyak hak kata ambil anak dia lah. Turun-temurun. Tapi ada juga yang satu-satu ketika sia cabut terus fak tu, hambak tu baik bakal ambil orang lain suku jadi raja. Nanti kita nak goyak kita tahu pada hari ni. Pada malam ni. Lepas tu hak latik mula-mula tadi tu, tuai sulung, tuai Nik, tuai Masu, tuai Jalo, Nik Diah, Nik Dah tu. Demoning ni. Gamak nak senin dah. Naik pai pilih suk terik dah lah katanya. Tiba-tiba demoning ni kiperai pula dah lawe. Zame Kedah duk berotak lawe nak ambil gelik Kedah. Zame hok pergi Syekh Daud tu. Yang mana kita sudah cerita pada minggu yang lepas. Minggu yang lepas cerita dah. Tak kena pula dah. Tak dah pulawe pula ke petani. Nak buat lagu mana sia. Dengan kerana sia pun habis wah lah katanya. Tak siapa pulawe, tak siapa pulawe. Akhirnya tak pula orang baru pula. Hak mula-mula tadi tahun 18 Maka generasi yang kedua hak jadi raja 7 negeri iaitu pada tahun 1832. Di Taning tu apabila berlakunya pemberontakan tadi tuai sulung mati dah, maka dia latih Nik Yusof jadi raja. Nik Yusof jadi raja. Dan kita nak baca sore-sore lah. Kata sore Nik Yusof ni mari di mana, anak siapa, mari hadap ke mana. Nocik dia bakal cabut terus. Nocik dia cabut terus orang Melayu tadi, dia latih orang Sia terus jadi raja nama Naimin. Orang Sia. Naiming orang Sia Di Gemeh masih lagi duk tuai Masu. Sebab tuai Masu dia tak ada pergi perai dicenok dulu ke zaman perai Syekh Daud. Telubeh ni Foksai dengan Reman hok tak pergi dah. Sedekah dia tak pergi tu dia canggah dah. Dia lawan dah dengan suruh hok raja Sia. Tapi tiba-tiba orang lain mati lebih pok dia Sia tak ada buat gapo pok dia. Dah sebab dia tak ada pergi berotak lah. Dia kata, ni cidik ni. Foksai dengan Reman ni dia mikir panjang. Mikir panjang lagu mana. Kita tengoklah banyak-banyak peristiwa ni kata takta demoning ni dia jaga lagu mana. Lepas tu Reman ni tuai Masu masih hidup sepa dulu lagi. Mengetah panjang lagi lah. Dia tak ada meninggal ke apa lah. Jalo pun juga sia bakok we tu baik. Tuai Jalo mati tadi tu dia bakal latih orang sia jadi raja.
Namanya Nai Him Sai. Nai Him Sai. Deh. Jadi raja jala. Di Sai ni dah. Tadi ni dia. Deh, ni dah pula dah. Jadi raja anak pada ni dia tu. Lepas tu legeh pula dah. Deh, legeh ni lantik ni bosu jadi raja. Ni bosu ni sebenarnya ni bosu ni orang hak tolong sia perai di cenuk. Ni teruk ni bosu ni orang bapu. Sebenarnya sebab apa? Sebab ada lah catatan sia Nayu supaya kata ni bosu ni orang congrak parti kepada sia. Jadi kunang je, jadi menteri je duk dijamu. Bofok raja legeh dulu kena hapuh bih dah, maka dia ambil dia ning nak bapu pergi jadi raja legeh. Ni bosu tu duduk Tanjung Mas. Jadi masih lagi naik pai. Tu dah. Ni hak zaman tu. Lepas tu kita mari tengok pula untuk nak lebih dalam lagi kita kenal. Lebih dalam lagi untuk kita kenal 7 negeri ni. Dah, mai. Kita nak bagi tahu sikit dah tentang 7 negeri. Kalau kita tengok 7 negeri ni, dah, kita gambar kata dulu ni semua ni sepadan sebenar ni seluruh ni abang kata taning besar. Dah, taning besar sebelah barat ni dia bersempadan dengan Bukit Pisau. Tanah taning suk di mana? Kalau sebelah barat ia suk sampai di Bukit Pisau. Bukit Pisau ni orang panggil Kuan Mi. Pasal dia panggil Kuan Mi, dah Bukit Pisau. Kalau kita mai kolek cenok ni nampak rendah. Apabila kita mai kolek hak nyai tu. Dah, tu naik getok lakah getok piyo panjang tinggi dia. Bukit ni ambil di mula-mula di Bandan, Bantrak tepat sepadan Medan Perhentian dengan segala tu. Yo panjang mari Gunawi sampai Bukit Aimong sampai di Bekok tu. Suk sepadan Malaysia di Kedah. Maka kalau belah lek ning segara tanah sia, belah lek ning tanah taning. Ni panggil Bukit Pisau. Dah jelas dalam kitab tu dia tulis jelas atau tanah taning luas mana. Sebelah barat bersempadan dengan Bukit Pisau, sebelah tenaik bersempadan dengan Sungai Merah. Sungai Merah lek sana golok lagi. Bukan di Sungai Golok sepadan taning sebenarnya duk di Sungai Merah. Kalau tengok Sungai Merah ni kita bila kata Pasir Mah, Tanah Merah, Jeli, hak tu milik taning zaman dulu. Tapi duk bawah jaga Raja Legeh. Jo lain dengan Tupak dan Tabah ni, kok tepi laut lek ni yo duk lek Kelantan. Yo adalah tempat penting yo. Hak sia pun tanah ketika bagi 7 negeri tu, dia ada beberapa tempat hak bukit strategi. Hak jadi sepadan. Dah boleh sebutlah sosok tu. Jadi kita tengok 7 negeri ni kalau kita tengok dia bagi lagu mana. Kalau kita tengok mengikut peta, ini sudah jelas bahawa dia bagi turut bani taning hak ada pada asal. Taning tadi tu ada 4 bani. Taning tu ada 4 bani sebenarnya. Iaitu bani Lembah Seriwangsa, bani Sai, bani Reman, bani Legeh. Tanah Sai tak ada robah, tak ada ubah ke apa. Tanah Legeh pun masih duduk seperti biasa. Tanah Reman pun super duduk seperti biasa. Hanya tanah Lembah Seriwangsa ni saja yang belah 4. Kerana sepadan jelasnya Remoning ni kalau kita tengok di antara Sai ni dia bukit dah, ni bukit buah. Bukit buah besar ni, bukit besar pilau ni dah. Dia panjang lagi mari di Terneh, mari di Palah, mari di Bukit Kung, dah. Mari ke Leweh, mari ke Nasa Leweh tu, dah. Dia panjang mari lagi suk di Bukit Tong. Maka ia akhir di bukit yang bernama Bukit Peramat. Surat sia tulis Kau Paramat. Bukit Peramat itulah abang cabai 3, tepat sepadan negeri. Sepadan negeri Sai, Jering, Reman. Taning kat situ. Dah. Jadi bukit ni panjang ni abang apa ni sepadan panjang. Pani bukit ni sebenarnya hak dulu yo beza bani dah. For orang lemah dengan orang Sai. Juga Sai dengan Legeh. Sai dengan Legeh juga Sai dengan Reman, dia bersempadan dengan Bukit Budo. Bukit Budo tu sepadan lah. Belah lek ni Sai, lakah gelek 6.
Kalau hak mula-mula di hujung ni, kawasan dekat dengan Pahojera dengan Kerubi ni. Dah. Pahojera kalau ni, dia lakoh lek ni tu Reman. Sepuluh kawasan Kiro, di belah lek ni dah. Kawasan Kiro, Cakuah, Suari, Tenduk tu, Tenduk Taja tu hak negeri Reman. Hak Raja Gemeh. Bawa lek sana bukit tu lah. Asai belah lek ni. Dia panjang mari, suk mana? Suk siapa di Bukit Mengebur. Dah. Lepas tu, dia pergi suk di Bukit Kecuk. Di sana Jingo. Kalau jalan ni, you suk di Kampung Pulasai. Suk di Kampung Pulasai. Habis dia panggil Pulasai. Dah, Pulasai. Ya suk negeri Sai. Lakoh di sana Pulasai tu adalah legah. Nak masuk Tanjung Pulasai. Hujung lagi, ia akan pergi habis. Ia pergi habis di Kena, Jaro, Bapo. Suk di Bapo. Dah. Hari tu sepadan tu. Sai. Kalau lek laut ni dia pergi suk di Bukit Tanjung ataupun suk di Belawe, suk di Sepong. Dah lakoh lek Sepong tu dia Tabah. Tabah ni dia duduk lek Kelantan. Duduk dengan Raja Kelantan dulu. Dah dia tak ada duduk dah 7 negeri ni. Lepas tu, kerana ni Tabah mari duduk di Jawab Nara sekali. Ya ada lah cara-cara bagi tanah dulu zaman Anglo. Anglo dan lepas Anglo 2-3 kali cana tanah semula. Sempadan di antara Reman dan Legah. Sebenarnya Reman dan Legah dia guna sepadan dia tu sungai. Malam ni kita tak ada buat air sungai ni. Iaitu Sungai Telubel. Dia mula di Bala. Mecah di Becah Ceria Atik di Becah Ceria Atik tu dulu dia belah sungai panjang lagi. Siapa di Bukit Gunung Condong di Kuala Kawi itulah baru kira atas bukit tinggi pula Reman dan Legah. Sungai tu dia belah dua belah, lek ni Reman, lek ni Legah. Sungai maksudnya Bala Supik lek tu dah. Bala Supik, Bangun Pulau, Betong Batong tu lah. Gila tu siapa bangun peta lek tu Raja Reman. Hok Remeh tu. Dia kisuk di pala di siapa di cara Kuala Kawi. Siapa di cara Kuala Kawi baru habis Reman. Boleh sana sungai lek ni sepolek lek Kalimutu, lek Jeleboh, lek Kota Nada lek ni hok Legah. Belah lek ni. Ya belah sungai. Masuk ke belakang ni dia baru wi ke Legah, hok belah lek sungai. Itu hasil daripada perjanjian Temangan. Orang panggil perjanjian Temangan di antara Raja Legah dengan Raja Gemeh. Gi jabat tangan di satu tempat orang panggil Pasir Kuda, Teluk Bayu. Dah, tu bagi tanah. Seperti juga kawasan negeri Demir dengan Jala dia belah sungai juga. Dulu dia belah sungai. Sungai Tani. Tapi dia belah daripada mana? Daripada Serung di Bukit Tong. Dia panjang mari sampai di tempat beradu panggil Steng Kupine. Kupine tak ada dulu Steng Saik. Sampai di Saik tu saja. Lepas Saik tu baru dua belah sungai ni hak milik Raja Gemeh. Kalau sampai di Saik tu belah kiri air tu Jala, belah kanan air tu Reman. Lepas pada Saik tu dia adalah panggil tempat dia tu, tempat bagi tu. Dia panggil gapo? Dia duduk dekat-dekat dengan Tanah Putih. Dia duduk dekat-dekat dengan kampung Tanah Putih. Apa ni? Rano Saik tu lah sungai ada sutir bambu besar tu tempat bagi sepadan. Habis pada tu Gemeh. Lain pada tu dia mudahlah. Hak ni dia bagi baruh bagi air carok gitu ya untuk nak belah di antara Jering dengan Taning. Dia belah turut sungai Paperi dah di Kedi di Bapu tu. Kalau Nocik dengan Taning dia belah di Dok tu saja. Di Dok tu saja mengikut sungai tu panjang lagi. Belah di antara Taning dengan Nocik. Lepas tu bawah mari sampai bawah ni
Dia pergi belah jala dengan nocik pula. Dia ada sepadan dia. Dah. Di antara jala dengan nocik ni, dia pergi suk di gurah. Sampai di gurah. Sampai di gurah tu, maka lepas pada gurah tu adalah jala. Gurah tu masih lagi duduk dalam nocik. Juga sempadan jala dan juga nocik dengan tiba. Kena tiba tu ya, mana tu dia nak juga sungai tiba tu hidup dalam segoro. Sebenarnya sepadannya kena belah di sungai tiba tu. Tapi untuk nak pergi sungai tu juga tebing-tebing dua-dua belah sungai, maka dia pergi kerak lagi lepas daripada Kuala Kubah. Lepas pada Kuala Kubah pula lah ni. Dia panggil mari, maka apabila belah mengikut cara hak ni, dia lembah, cara lembah ni, maka kapung-kapung lamplai bala hijau dulu, jenis mari grup Kalingatan ni. Sepadan dia sebenarnya kena dibelah di acara sebaya. Dia acara sebaya. Gitulah untuk kita kenal 7 negeri ni. Dan kalau kita tengok 7 negeri ni, Reman dia milik latar belakang suku, Legeh milik latar belakang suku, Sai ni lebih-lebih lagi lah. Kalau titih baris dia pergi jauh lagi, tapi Jering, Taning sendiri, Jala dan Nocik ni bakal tula. Kita tengok. Kita tengok hak ni mudah-mudahan tu ada pak keturunan. Kutu ni beraja hak besar-besar di Taning. Sai kita kena hundur klik ke jauh lagi. Sai ni kita boleh hundur klik ke sampai zaman Majapahit. Zaman belum Islam lagi. Sai ni sudah ada. Seperti mana ada dalam sebut ada sebut dalam kitab Hikayat Patani dan juga kitab tarikh pun ada sebut negeri Sai. Hodok di Kuala Sai di Ampel Maiken Loning tu, Sai tu sudah lama dah. Dan Sai tu jadi Islam sebelum langkah sukat di Nyalimo nak masuk Islam. Orang Sai tu masuk Islam dulu pada Nyalimo dah. Legeh pula dia rapat dengan Kelantan. Duk gila mari ya Legeh. Dah. Ni ya adik bosu sikit Legeh kalau banding dengan tiga-tiga ni. Dan juga Reman. Reman pun ada latar belakang dia jauh. Hundu klik pergi jauh. Dan juga grup Sriwangsa. Kita panggil grup Nocik, Taning, Jering, Jala ni grup Sriwangsa. Dan latar belakang Hademoni pun tak sama. Habis itulah kalau orang tua dulu dia kata, nak cek kata dia ni beragai lagu mana. Kalau jadi bakal raja ni, dia bersakut dengan latar belakang dia. Atau hak jadi besin jadi nyakit kulit, nyakit badan, tahu dah. Jadi nyakit lemak raja kok ni. Kalau besin tak boleh makan gebong, raja sini. Kalau hak besin tak boleh makan ikan kacang, hak sini. Kalau raja besin nak mene, nak mene menjadi lemak, tak agak nak panggung, grup ni. Dia tak payahlah kalau nak cek kata jadi bakal mana. Setengah dia kata, kita jadi belakang. Boleh jadi tu dulu tu capuh habis. Jom nikah sama hok raja. Hok ning orang kata benda pate-pate hok zaman dulu lah. Kita tak ada nak rojok ke sangat deh. Boleh jadi kita makan tak kena duk setok kok lain jadi penyakit lah tumo. Tapi hok ni orang kata kalau pok-pok raja, pok-pok pegenge tu ya ada lah pegenge lagu tu. Dan kalau kita tengok pula salah silah orang yang mengetah Taning. 7 negeri ni kita nak bila kata dia mengetah lama mana. Dia mengetah ambil jak di tahun 1816 hingga tahun 1902. Ning saja zaman 7 negeri dia panggil. Cuba capur sikit banyak mana ni 1902 potong 1816. Ini jumlah nak tahun hak zaman 7 negeri. Zaman 7 negeri kalau di Taning ni ada raja meretah semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. 80 tahun saja. 80 tahun saja zaman 7 negeri. Sebenarnya sebentar je 80 tahun. Sebenarnya 80 tahun ni seorang raja kedua orang raja je. 80 tahun. Tetapi kenapakah jadi ramai sangat orang meretah? Dalam masa 80 tahun ni, Taning ni, kawasan tengah ni, Taning ni dia, ada raja meretah semuanya 7 orang. Kalau kita tengok kok 10 tahun seorang kau ganda. Kita nak cari jawab apa ganda boleh orang ramai meretah. Satu Tuan Sulung.
1816 sampai 1832. Yang kedua Nik Yusof. Nik Yusof 1832 hingga 1845. Dan Tengku Muhammad ataupun Tuan Besar. Tuan Besar 1845 sehingga tahun 1850 ni. Orang yang keempat yang mengetah pertanding namanya Tengku Putih. Tengku Putih 1850 ni hingga 1881. Yang kelima Tengku Besar ataupun Tuan Timung. Tahun 1881 hingga tahun 1890. Orang yang kena namanya Sultan Sulaiman Syarifuddin Shah. Tahun 1890 hingga tahun 1899. Dan hak akhir sekali Tengku Abdul Qadir Kamaruddin. Tahun 1899 hingga tahun 1902. Kalau kita tengok hak siya, ambil jok di King Rama 2 hingga King Rama 5. 2, 3, 4, 5. Berapa racakan dia? 4. Hak taning dalam masa ni. Supalah 80 ni, taning saja 7 orang. Mari kita tengok di Reman. Dah, Reman ni hanya 4 orang saja yang mengetah. Reman. Ya duk jadi gajah siapa ketua, habis. Tua habis. Iaitu orang yang pertama panggil Tuan Maso. Tuan Maso ni lah orang yang mula-mula guna gelar Tok Nik Tok Leh. Orang panggil Tok Nik, gajah Tok Nik tu. Dah. Tu nama bagi gelar gajah Reman. 1816 hingga 1830 ni. Yang keduanya Tuan Timun. 1830 ni. Dia mengetah. Dah. Tuan Timung ni, dia ada seorang lagi nama Tuan Kuno. Pada masa tu Remeh ni, dia bijak. Sebab dia tanahnya luas, maka dia bagi dua. Wi Tuan Timung sebelah, wi Tuan Kuno sikit. Tapi tak ada balas tuan ni. Sebab kawasan dia ni, kita gamarlah kata ambil jok di Kiro. Toh di. Panggil suk siapa di Lenggong, di sana betung di. Luas. Nah. Yang ketiga nama Tuan Jagung. Tuan Jagung ni nama dia Tengku Abdul Kandis. Nama sebenarnya Tengku Abdul Kandis. Ataupun orang panggil Tuan Jagung. Mengetah pada tahun 1849 hingga tahun 1899. Akhir sekali namanya Tuan Lebih Long Raya. Tahun 1899 hingga tahun 1902. Tahun 1902 ni tahun Hak Napu. Sebab baru mari sampai tahun 1909 ni zaman Anglo dia panggil. Zaman Anglo. Dah. Pas kita nak ngaji lah celah ni. 1902 sampai 1909. Dah hak tahun mari panggil 110. Tahun ni 111. Itulah dah. Hak orang dak sembuh kat batas tu dah. Kok tapai tu. Apa makna tu? Sakut lagu mana ngah jalan. Nanti siapa masa depan lah. Jala pula. Jala ni ramai juga. Dalam masa 80 ni tahun saja. Di Jala ni ada orang meretah semuanya 7 orang juga. Orang pertama Tuan Jala. Orang kata mati zaman Syekh Daud. Pergi di Cenak tu dah. 1816 hingga 1817. Tuan Jala ni nama selaginya panggil Tuan Bakok. Dah. Lepas tu boleh ke Resia. Yang saya sebut tadi. Awal-awal kita masuk salah silah pada malam ni. Naim Sai. Lepas Naim Sai, orang Sia lagi mengetah di Jala, namanya Naiman. Nanti kita tengok jawab apa. Kata kan, Sia kena latih orang Sia duduk di Jala. Sebab apa? Ada jawab apa. Naiman. Yang keempat baru boleh klik semula kepada orang Melayu tempat namanya Tengku Muhammad Soleh. Ataupun kita panggil Tuan Batu Putih. Ni orang kata beralih mari duduk di Poksing. Dia ada tempat-tempat dia duduk. Yang kena namanya Tuan Timung. Lepas tu baru orang yang ketujuh baru nama Tengku Sulaiman. Angku Sulaiman bin Angku Soleh. Ataupun orang panggil Tuan Kecil. Habis sampai tahun 1902. Negeri yang keempat. Saat ni kita dah di apa ni Taning sudah. Negeri Reman sudah. Jala sudah. Kita mari ke Negeri Sai. Negeri Sai orang mula-mula yang meretahnya. Namanya abang Raja Tok Ki. Raja Tok Ki. Habis kot global ni, banyak kubur nama kubur Tok Ki. Tapi nama sebenar dia Nikdah. Nikdah ni dia mati sekali
Ia tak ada lagi sekali dengan zaman Syekh Daud. Nah, nama yang sebenarnya Tengku Jalaluddin ataupun orang panggil Nik Dah atau Nik Lebay. Ni orang yang kedua, Tengku Jalaluddin Nik Deh atau Nik Lebay daripada anak Nik Dah. Yang ketiga Tengku Abdul Qadir Nik Kasih. Baru sampai yang akhirnya Tengku Abdul Muttalib Nik Pek. Habis sampai tahun 1902. Lubeng ni, Sai ni tak serupa sikit. Dulu Sai, dua orang mula-mula beribu kota dia duduk di Jeringo. Dua orang yang kedua, dia pindah mari di Istana Selindung Bayu. Iaitu mari duduk di Telubeh hak lah ni. Negeri yang kelima. Negeri Legeh. Negeri Legeh ni, orang yang pertama meretah pada tahun 1816 hingga tahun 1832 iaitu Nik Diyah. Nik Diyah ni yang gugur syahid pada zaman Perang Kedah, zaman Syekh Daud Al-Fatani. Habis Nik Diyah tu lah baru latih orang suku. Sebenarnya kita nak baca sosok dari negeri-negeri ni, kalau kita tengok seperti Sai dengan Reman ni, salah silah dia gajah dia tak putus. Orang mula-mula, orang kedua, dua anak orang satu. Orang yang tiga anak yang hak dua. Ataupun anak saudara musim dia bakal tu lah. Tapi kalau kita tengok Legeh, Nik Diyah mati, keturunan Nik Diyah kena hemat habis, kena halau. Sebab dia latih orang nama Nik Yusof, orang Bapu. Nik Yusof ataupun Nik Bosu, orang Bapu sebab dia tolong siye. Dia orang jamu tolong siye lawan di Goro, maka siye hadiah widya tu jadi gajah Legeh. Maka anak cucu gajah Legeh sebenarnya lari duk ku Kucing Lepah, lari duk ku Sipo, lari duk ku Kelisa, lari pergi sampai ku Bongo, ku Cenek kono. Tu fort Legeh sebenar. Legeh dulu ni. Lepas tu ada pula yang ketiga nama Tuan Nong ataupun Tuan Andak. Yang keempat Tuan Tengah ataupun nama gelar panggil Tuan Teh. Baru sampai yang terakhir nama Tengku Ngoh Samsudin. 1902 mati kena berat. Mari seterusnya pula negeri yang ke-6, negeri Jering. Negeri Jering orang mula-mula tu cerak dah siye yang nama Naipai. Tahun 1816 hingga tahun 1839 duk mengetah di Jering. Pindah kota duk di Jamu. Lepas tu yang kedua pun masih siye lagi nama Nai Himsai. Cabut tukar Nai Himsai pula latih orang Melayu nama Nik Yusof. Tahun 1839 Nik Yusof. Kita tengoklah. Dan Nik Yusof ni siapa? Tapi ada pula. Sebab dalam catatan Sia sebut kata Nik Yusof ni orang lagu mana. Haluh lagi dah juga tu sangat Sia dah. Sia ambil bagi bakok dia buat jadi Tok Cha. Jadi Tok Cha lama sampai tahun umur 22. Klik mari di Jamu. Orang Jamu. Banyak orang lain. Tak setuju dengan dia masuk Islam semula. Ni cerita dia ada Nik Yusof. Lepas pada tu Sultan Dewa. Jadi Raja Jamu. Sultan Dewa ni adalah kerabat Raja Kelantan. Lepas Sultan Dewa baru orang yang keempat Nik Timun, orang yang kelima Nik Mat, baru orang yang terakhir yang ketujuh Nik Wok. Masuk di Nik Wok dah. Nocik hak paling sedih sekali. Kalau tengok orang-orang bakal raja hak meretah ni, Nocik lah hak paling sedih sekali. Sebab apa dia? Nocik ni hanya seorang saja yang bakal orang Melayu tempat jadi raja. Iaitu Tuan Nik kecil itu. Tahun 1816 hingga 1827. Pada dia pun mati pergi di Cenok ni juga. Zaman Syekh Daud. Maka apabila mati Tuan kecil ni, Raja Nocik ni, Reno-reno pun siya tak mohwi Nocik ada Raja Melayu mereka. Sebab dia mikir kata Nocik adalah wilayah sepadan hak mula-mula tepuh dengan siya. Maka reno-reno pun kena jadi tan kamlang besar oleh siya. Nocik. Reno-reno tak boleh orang Melayu nak di Nocik. Habis itulah orang yang kedua Nai Ming siya. Orang yang ketiga Nai Kliang siya. Orang yang keempat Nai Waoyang siya. Orang yang kelima Nai Ming siya. Sampai akhir sekali Nai Tat jadi raja. Sore saja duduk di Nocik Kuala Tanjung di Piak ni dulu. Maka boleh ke siya ni nak duduk tak boleh dalam ni. Dia pindah tu biar mari duduk Tok Jong tepi laut. Tok Jong buat mucelin tu lah. Di Tok Jong kedai Tok Jong lah ni.
Maka dia ada istilah lah. Nah, istilah kata gena-gena pun nocik kena biar siam ngetah. Dan gena-gena juga dilegah kena ambil orang yang harap hidup ngetah. Sebab dia sepada. Sebab ia tak ia pun kawasan sepada sini nocik dan juga sepada legah sudah 500 orang sebelum badan ni dah. Hak kata dah cekan tisong masuk gi. Ni sampai pecah pergi Tengku Lamidin ni wagi Asia duk sini dah. Sini dengan sini dah. 500 keluarga. Ni dalam kitab sebut ni. Dah dia tukar dengan ambil 4000 orang kata ni nak gatah. Nak duduk dia dah lengoh lah. Nah. Kalau kita tengok kata pada masa 80 ni tahun saja 77 negeri ni meretah banyak orang. Dah. Lepas tu kalau kesimpulan mudah-mudahnya kebanyakan seremoni ni mati kena bunuh belaka. Berontak. Siapa panggil berontak lah. Dah, wak emo gajo tu, wak emo gajo ni, lawe, pergi banyak kali benar. Kalau kita bila pada zaman ni, dah, mana telefon saya? Nak baca zaman pergi, dah. Kata berapa kali. Nak cari dari buku ni lama. Dah, dia sebenarnya kita tanda siap dah. Nah, tanda siap dah pergi sebentar kita buka Wijupo. Hak ning ni kata hak sebut ni hanya berlaku pada zaman 80 ni saja. Jadi kalau kita mula pada tahun 1785 itu zaman Taning jatuh. Bawa mari tahun 1789. 4 tahun kemudian saja berlaku perang zaman Tengku Lamidin di Perawai. Mari tahun 1809 orang panggil musuh Datuk Bengkalai di Kalai Besar Balo Jering dah. Mari pula tahun 1821 orang panggil musuh Jering 1. Musuh Jering kali pertama. Bawa tahun 1820 ni orang panggil musuh Cik Bu. Dah musuh Cik Bu. Kita biasa dengar ketua dulu panggil zaman musuh Cik Bu dah. Kita kan ke bagi. Apa bagi pula? Bagi. Apa sebenarnya ada sungguh Cik Bu. Kerana orang kampung sahur dengan musuh Cik Bu sedangkan musuh lain tu banyak. Kerana musuh Cik Bu adalah dipimpin oleh rakyat kali pertama. Kalau tengok pada musuh tahun-tahun hak berlaku hak lain tu dipimpin oleh elit-elit, dipimpin oleh bangsawan-bangsawan, dipimpin oleh orang-orang bakal-bakal raja. Tapi pada tahun 1820 ni 1820 ni berlaku musuh Cik Bu. Musuh Cik Bu ni dia berlaku di Pasir Putih. Di Paku Pasir Putih. Apa ni Kuih Merah, Tunjang Deng. Situ tak dipimpin oleh rakyat. Panggil apa ni? People fighting. Betul ni bahasa dia panggil Songkram Pecacun Krang Rek berlaku iaitu tahun 1820 ni dipimpin oleh Cik Bu. Belum dia tu Datuk Bengkalai, Datuk Ning Fok Pakar Raja. Ni Cik Bu. Habis orang kampung duk banding sampai hari ni panggil jamai musuh Cik Bu. Jamai musuh Cik Bu sebab orang di Paku Pasir Putih tu dia tak kira budak kecil halus besar ni buat bajak, buat cok, buat buluh, buat kayu berlawan dengan askar askar siye hok mari pada rakok. Okey, Cik Bu orang Kelabur. Asal Cik Bu ni orang Kelabur, tapi dia pergi boleh berumah lah, pergi berumah di Pasir Putih. Tapi dia pergi duk jual, duk lawan dengan siye di Pasir Putih. Kih-kih dia nya ya ada cerita sikit Cik Bu ni. Royak lah dia. Dia kawasan Pasir Putih Paku ni orang panggil kawasan serba salah. Kawasan serba salah ni kawasan hak sepada negeri ni. Kalau kira. Lek ni Kabu, lek ni Sang, lek ni Jering. Kawasan nak komih tu. Kawasan Paku Pasir Putih dah orang panggil kawasan serba salah. Kalau kita tengok tanah sebenar orang kat tu duk bawah dulu ke.
gajah jamu tak we. Tak dakwa. Dia kata kalau mengikut peta hok peraya apa songkram tulis, dia kata ama ni masuk dalam jering ni. Boleh ke gajah jamu lah orang kata. Tapi kalau jenis orang, peseng orang. Deh, bakor orang sini ni ya orang sai. Ya kecek gapo ku duduk ke ya pun ya nak lorak kelubeh. Dak lorak kelabor, lorak kelubeh, ya orang jenis orang sai. Tapi kalau kita tengok zaman dulu lagi kawasan ni ya bayar se gajah kemi. Bayar se ke gajah tok ni, gajah Kota Baru me. Tu jadi masalah tu sebab ya kuasa gajah siapa tak suk ke panggil. Jadi serba salah. Habis itulah orang situ tu hidup tokoh situ zaman musuh Cik Bu ni sebab gajah jering hok sia tu mari nak dakwa. Bo dakwa pak tulah remeh pun tolong hatta berah hatta barang apa lagi. Pok sai kelabor ni tolong maka pergi pergi situlah. Bah kalau kita tengok juga zaman Tengku Abdul Qadir lepas pada kena bebas dari Pisnuluk, gerak ke pertama yang pergi senjata pun naik hidup di Bukit Leweh. Bukit Leweh, Bukit Nasa. Ya fok paku, fok pasir putih ni jugalah. Ya gile dulu ya adalah dalam tak ya zaman dulu ni. Tamu orang kok tu dia pasal takut dengan sejarah hok saya royak ni bukan. Zaman dulu ya ada weng dia, ya ada nama-nama kapur Nasa, Leweh, Teluk Mekna, Budong. Deh. Tadi apa ni nak de pasir putih paku wak gile ke untuk jago gapol adalah hok zaman hok for ni lepas pada Tengku Abdul Qadir klik mari tu. Lepas tu dadunya Limo, dadu Kota Baru, dadu Kelubeh mari duk kepung bukit tu. Habis tu dia kena buat sopo Tungyang Deng, sopo Samok, sopo Serongso lagi tinde. Untuk nak jaga sebab situ tepat mula-mula bukit mula-mula hak orang tani pergi senjata. Ya benar luas situ ya pera boleh panggil. Itu zaman musuh Cik Bu dah. Setahun ya lepas pada musuh Cik Bu berlaku pula dah. Musuh di jering pula dah. Jering ni 4 kali pergi tempat dia jamu. Walaupun gajah dia tunduk kepada sia, tapi orang jering tak tunduk. Orang jamu tak ada tunduk seperaja dia. Berlaku pula di jamu. Hak tu abang tahun 1827 setahun je lepas pada musuh Cik Bu. Tahun 1831. Hak ni musuh Kedah dan Segoro. Ni zaman Syekh Daud. Zaman Syekh Daud ni 7 negeri ni. Lepas tu tahun 1832 zaman Tengku Sulung. 1838 berlaku musuh di Pulau Panjang. Pulau Panjang duk mana Pulau Panjang? Pulau Panjang. Pulau Panjang di Tabah. Sebab orang Tabah pun masa tu dia duk celah. Bagi duk celah ni pak masa dia Tabah pun serba salah panggil. Dulu Tabah ni jalan tepi laut ya. Sebab bukan sepo zaman lo ni. Ya kawasan dia ni duduk di Sungai Bagi tu ya di Belawai. Boleh ni yo baruh dia duduk jalan kaki ku mana yo baruh. Yo peruk yo baruh tu. Yo kena pergi kok tambah lakoh-lakoh nak kiling klik mula mai kok ta. Dah. Di Pulau Panjang. Lepas tu tahun 1882 pergi pula dah di jering sekali lagi, di jamu sekali lagi. Kali yang ketiga dah. Baru sampai tahun 1902. Tahun habis gajah. Lepas tu baru masuk era Anglo-Siamese. Anglo-Siamese tu lepas Anglo berlaku perang hok kuat kali tahun 1911. Orang panggil musuh Jaha. Musuh di Jaha ni. Dah. Jaha Peta di kampung Media ni di kok masuk ke Peta sebut nama kampung dah. Bukan Teluk Weh. Bukan Merusina luar ni. Gebeng. Di Gebeng tu lah kawasan Peta tu. Tapi orang panggil musuh Jaha. Tu tahun 1911. Oh lama dah 100 tahun dulu. Kalau orang kat Peta tahu sebutlah kat lama tahu dah. Tapi tahu sikit lah kena orang tempat tel lebih tahu lagi masa. Mari tahun 1912 pergi Jeram, orang panggil pergi di Jerai.
Jerinya 5. Jerinya 5. 1920. Dah. Perai di jering pula dah kali yang keempat. Oh, di jamu banyak rok sungguh. Orang jamu ni dah. Dah. Lepas tu baru tahun 1922 apa ni perai rakok. Perai di rakok. Zaman ni lah kata apa ni dekat-dekat dengan 20 ti kampung kena bakar di rakok. Kis-kis ni kis zaman yo patiruk kampung krong dah. Hak zaman nak tukar monton jadi cangwak ke apalah. Lepas tu suruh ngaji sekolah. Ke apalah bayar sepala gitulah. Baru tu lah tahun 1948 baru timurnya gerak ke Gampar. Tu nak ya tak kena tunggu 10 tahun pelaku musuh tani. 10 tahun musuh. Dalam era tu musuh semua-semua. Ambil jok 17-18 tak dekat senang lagi. Seperti mana ada dalam catat tersier pula kata orang tani ni geno nak berlawan banyak kali sangat. Dengan kerana dia kata orang tani kelakreng, kuap kum yak. Ni dalam peraja sungguadan sebut kata tani dia wahai lawan semuanya sebab orang tani ni kelakreng. Kelakreng ni balik bahasa Melayu sana. Kelakreng. Bukan kahperuk itu dedeng hok raja kanti hok tu. Surat hok raja kanti hok itu tak baca tak hafal masa je lagi. Lepas ada Anglo dah ni. Ni peraja sungguadan ternak kusin tu leh. เมืองตานีเป็นตะเบินใหญ่ผู้คนมากกล้าแกร่งควบคุมยากmagi lamon dah. Payah nak ngetoh, payah nak kontrol ke tani. Sungguh berkali dah. Dia aku tak tahu juga ni. Klik mari pada sejarah kita. Apabila Latif orang yang kedua dah jadi raja. Pada masa tu juga tu di Kedah pun hidup berlaku lagi. Hidup berlaku musuh ke apa lagi. Dan lepas pada tu pula ia baru timur apa ni pindah. Ambil orang Kelantan tu mari jadi raja di Petani. Tapi sebenarnya dia kata pas Kelantan dengan Petani ni hubungi rapat tahu mana. Ya ada pula salah silah raja-raja Kelantan dari Petani. Kita tengok raja Kelantan hok mari Petani dulu. Dari ni ada dalam catatan ni dah. Sumber GMB AS jilid 12 bahagian 2. Daripada Agung Ronan, anak Raja Bugis bernama Raja Andik Ali sampai di Kota Tinggi, Johor. Beristerikan anak Laksmana Johor bernama Wan Teja. Kemudian berjalan menuntut alam. Laki isteri ni mari sapa Petani. Maka orang panggil Pakih Ali. Ni tuan kita ni. Tarikh Petani ni. Pakih Ali beristeri pula dengan Cik Dewi, anak Tok Masjid. Nikah dengan Cik Dewi. Cik Dewi, anak Tok Masjid. Dan nama-nama cucunya seperti yang berikut. Wallahu alam. Tengok ni. Andik Ali atau Pakih Ali ni nikah dengan Wan Teja dan Cik Dewi. Lepas tu anak dia ni ada 5. So orang pertama nama Wan Ismail, Tok Kaya Pendek. Dia panggil. Wan Ismail, Tok Kaya Pendek. Yang kedua nama Wan Yusof. Ataupun thumbnail dia. Darjah dia Tok Ratana Diraja. Yang ketiga tu Wan Abu Bakar. Yang keempat Wan Senik. Datuk Wan. Hok ni hok jadi raja Petani. Lepas tu yang kelima Wan Deraman. Wan Nik. Wedrame Wan Nik. Wedrame Wan Nik. Lepas tu kita pilih-pilih ambil hok jadi raja-raja lah. Hok jadi raja-raja di Kelantan. Sebab dia anak 5 ni dia seorang ya di raja besar. Hok lain tu hidup kok lain raja daerah lah. Daripada anak Wan Yusof, Tok Ratana Diraja ni, ada Wan Datuk, Wan Dewi, Wan Mas, Wan Su. Jadi Tok Bendahara. Ni seorang. Lepas tu daripada Wan Senik, Datuk Wan Raja Petani ni, hok ning lah turun mari kepada Datuk Pangkalan. Turun mari kepada Datuk Pangkalan ni lah. Maknanya Datuk Pangkalan ni titih baris dia naik pergi kepada Wan Senik Datuk Wan. Yang mana Datuk Wan ni naik pergi kepada Pakih Ali Cik Dewi, naik pergi lagi pada Raja Andik Ali Sulawesi.
Jadi bakal raja taning hok duk ngetoh lamo kening hok rungning ni, hok Kelantan taning ni, titih yo hok sebenarnya mari di Sulawesi. Mari di Sulawesi. Jadi hak Datuk Pangkalan ni pula ada 5. Ada Tuan Long Nik. Ni duk di Kelantan. Datuk Pasir. Datuk Pasir ni Datuk Pasir hok kita baca dulu Datuk Pasir ni sebut banyak kali dalam Jarah Taning. Sampai raja-raja betina duk mengetoh dulu ni Datuk Pasir ni perene banyak. Tapi ia tak mati Datuk Pasir. Sebab ia ambil sikap duk tengah. Datuk Pasir di Jering, Jamu dah. Lepas tu Tuan Besar Kelantan, lepas tu Tuan Senik Datuk Ketabah Genting. Anak Tuan Senik namanya Long Drame jadi Raja Kelantan. Dah. Lepas tu daripada sini pula ada Tuan Long Nik, Long Bahar Raja Kelantan, Tuan Senik, Tuan Kuno, Tuan Mela. Baru mari pada Long Bahar ni lah baru jadi Long Junuh jadi Raja Kelantan. Maka Long Junuh ni lah adalah keturunan Raja-Raja Kelantan hingga sekarang. Kelantan mari taning ni. Lepas tu hak beradik sekali dengan Long Junuh ni Wan Dewi, lepas tu Wai Kemer. Wai Kemer ni dia boleh dengan Long Drame Raja Kelantan. Hak ni hak kita baca daripada raja-raja salah silah Kelantan. Hak mari taning. Hundur klik lagi siapa di? Agong Ronan, anak Raja Bugis, bernama Raja Andik Ali, Sulawesi. Lepas tu kalau tengok raja-raja taning Kelantan Segoro Campa, hak kerabat ni pula. Iaitu daripada Nik Mustafa Ong, Tepono Agong Ronan, To Promo Agong Pemangku Raja Patani. Saya menujah lah. Nama pun kok lain dah ni. Menjadi Raja Campa, bergelar Sultan Abdul Hamid Shah atau Raja Seri Sarwasa Desa. 1578 hingga tahun 1937. Ni zaman-zaman Raja Betina duk mengetoh ni. Zaman taning kisik zaman dulu ni. Ni keturunan daripada Nik Mustafa ataupun kita panggil pendek-pendek Tok Wampa tu. Nik Mustafa Ong, Tepono Agong Ronanto Promo Agong Pemangku Raja Petani dah. Lepas tu anak yang 3 ni Nik Badrussalam. Nik Badrussalam ni lah jadi Raja Segoro. Nik Badrussalam. Hak jadi Raja Segoro. Lepas tu Nik Ibrahim Po. Ibrahim Ong Chai Nyak Pong Rop. Hak ni jadi pembesar petani duk di Kelantan, Raja Campa. Selagi Nik Ali bergelar Datuk Maharaja Lela, Panglima Agung Tentera Patani. Berebut kuasa di Sulawesi, keturunannya bergelar Nik di Arita Kelantan dan Terengganu. Seorang lagi dan Nik Ali yang klik pergi di Sulawesi. Lepas tu pergi berebut kuasa di Sulawesi. Sulawesi ni lah. Sulawesi Makassar ni, Indonesia ni jauh ni. Tu Datuk Maharaja Lela, Panglima Agung. Duk Sulawesi lah. Kena pergi di Makassar Ujung Pandang. Situ masih ada kampung orang taning di Makassar Ujung Pandang. Habis masa belakang-belakang ni, orang yang besing bakar asal dia nak klik mari di taning. Ikutlah duk di Makassar ke, duk di Banteng ke, duk di Riau Lingga ke, duk di Natuna ke, mana nak klik mari taning. Klik zaman rung generasi belakang-belakang. Duk gimari itulah. Gak timur. Lepas tu siapa dengan hak Nik Badrussalam ni, ia ada 3 Raja Bahar, hak jadi Raja Petani tahun 1951. Lepas tu Raja Mas Kelantan. Lepas tu Raja Omar jadi Raja Kelantan. Kalau hak daripada Nik Ibrahim Po ni, iaitu Wan Daim. Wan Daim Po Tok Batrang. Hak jadi Raja Campa, kemudian lagi dia Campa sebab halah pair dengan Cina tu. Mari jadi Datu Jamu di Taning. Ni duk kecek bakar-bakar ni nak wipeh lah kata lagu mana. Sebenarnya belik bila ni kalau kita tak tahu ni. Biarlah ni kok mana. Tak apalah nak royak kata Taning, Kelantan, Segoro, Campa, bakar tula. Hak titih bagi raja dari sapakah hari ni pun naik atas lagi 3458 nak ke atas bakar tula. Hak jadi tu Tok Wampa. Kalau hak salah silah Kelantan hak ni. Kalau hak Kelantan hak so lagi ni daripada Andik Ali ataupun Pakai Ali dengan Wan Teja Sulawesi. Gana demo ni dak ni. Zaman ning kau zaman taning Seri Wangsa dak ngetoh ia tak besar. Faham tak? Dia bakal raja. Bo mari duk di taning zaman tu Raja Seri Wangsa.
Dan kita jangan terlupa kata bakal Sri Wangsa ni ya akhir zaman Raja Kuning. Bah habis Fort Raja Kuning baru boleh naik pergi kepada Fort hok bagi daripada Capure Campa dan juga Campure Sulawesi. Sebab taning asli sebenar ni esuk di Kuning. Dah. Tapi demo ni akhirnya dia banyak berak di Kelantan. Tapi ada sikit ya hok siye ambil pula keturunan jauh-jauh ya belakangnya ni mari hidup di Jabir 3. Gajah Jabir 3 tu. Fort ni jalan dengan ni. Legah, Reman, Sai, dak dah. Lain dah. Sai Fort Bluebell, Fort Legah, Fort Reman, ni bakal lain. Hok dah sebut tadi ni Fort ni bakal ni, geruk ni. Sri Wangsa. Lepas dah Fort Sri Wangsa dia mau ninggati. Tapi lima ni, pak ni dia menikah sama dia. Anak Raja Reman nikah dengan anak Raja Sai, anak Raja Sai nikah dengan anak Raja Legah nikah dengan jamu nikah dengan dia. Biasa ya. Dia kena menikah. Tapi hak bakal besar tu ya ada nama-nama salah silah ya hak masih pergi masih kekal. Dah. Sebalik habis tu raja tu nak ayak we tahu ya. Malaikat kita wasa tak sakut kat mana tu kecek suku. Dah kecek suku. Ni kita nak ayak kata kita ni serumpun. Tani goro Kelantan hak tu lah kita adik-beradik. Tu gajah. Pasal ayak pun sama dah kena pergi tu nak pergi mana dah. Jadi 7 negeri tu kita sudah kenal dah lah. Kata 7 negeri ni dia ada pusat dia dah lah. Dan juga dalam setiap kawasan ni dia ada negeri halus-halus di bawah dia pula. Negeri halus-halus di bawah dia. Seperti dalam Nocik pun ada wadi Pak Teh di bawah dia. Dah. Apa ni Jala ada beberapa hotel, Reman ada beberapa hotel. Kalau kira agak berdiri ni. Dalam kalangan ni semua ni dah. Hak kata 42 hotel zaman dulu. 42 hotel zaman dulu tah catung tu jadi lagu ni. Jarah poyak jelas dah pia orang-orang 7 ni. Cie kena tahu tapi ya Rakyat Apai Songkram. Orang hok garis pada yang 7 ni Rakyat Apai Songkram. Hak ta daripada Racakan Tisong King Rama 2 ta mari sebab tani berotak semua. Tapi orang hok cari bakal gajo nak digajo mula-mula iaitu Naipai. Cie. Dia pilih orang hok bakal tuwe bakal ni hok moyok-moyok. Tuwe dengan ni hok. Ayo culihlah kita. Ngena dia ta ambilตระกูล ตะวันและตระกูลนิที่ใจเรียบร้อยใช้สอยได้kalau hok orang bakal tua bakal ni hok cai mai รียบร้อย cai kerah tak leh. Contoh ke apa? Kita koyak dah ke dulu. Contohnya hok darjah sama dengan 7 ni dia ada di Kendang Kerbau. Keni. Segeruk. Buah keni homai segeruk. Ada di Kelabor, segeruk. Pak ada di Tok Deng, segeruk. Demo ni tak boleh naik mula dah. Kalau kira je kena garis suku lah sepada dia ni, pok ni. 10 negeri. Tak boleh naik sebab cai mai riep roy. Cai mai riep roy pok kerah. Lawe sokmo. Pas kita insya-Allah nanti baca buku suku tentang Hua Muang Thi Hai Pai. Buku tu nama Hua Muang Thi Hai Pai. Ataupun abang ni apa? Yatin ada 7 negeri pula. DY Enro, Son DY Enro, Double DY Enro. Gambar. Sebenarnya pas 3 negeri ni kan perai di mana? Kita gambar mudah-mudah tu bilik kita ni ada 10 orang. Kru. Cikgu mari wari 5. Dia kena bagi 10 hotel lah nak bagi sama. Tiba-tiba orang 7 hotel. 3 hotel tak boleh buat tu. Langsung makan. Ataupun nak bagi jalan. Kelo. Bagi 7 orang. 3 orang tak lagi. Pergi buah. Buat di punuh. Tu contoh. Dah. Tak apalah tu. Tadi kita kenal untuk Pak
4 bani mari pada 7 negeri dah. Lepas tu orang yang kedua tu. Jadi duk mengetah pada masa tu hanya 80 tahun. 80 tahun. Lepas tu kalau tengok sini pula dah apa ni serangan siang terhadap Patani memaksa para pembesar, kaum bangsawan dan rakyat jelata melarikan diri ke selatan mencari perlindungan. Kerana serangan siang ni ada semua. Zaman mana sebut tadi tu dah. Pergi Jering, pergi Datuk Kale dulu lagi, mari sampai pergi Cik Ibu. Orang tani ni lari semua. Bangsawan, rakyat jelata ni kena menyelamatkan diri, kena hijrah. Hijrah pergi ke selatan ni makna tu pergi ke Kelantan, ke Kedah, Hulu Perak. Deganung ataupun pergi ke bawah, pergi ke pulau-pulau Sumatera, pulau-pulau Nusantara ni kena pergi hundur pergi sebab nak menyelamatkan diri. Dari sudut geografi pula, kedudukan Patani dan Kelantan berada di satu dataran, maka bumi yang hanya dipisahkan oleh sungai. Itu nak kata Tani Kelantan dah tu lah. Ada sungai, ya, ada pisah dua tu, halau je sungai. Ini menyebabkan para pelarian Patani banyak membanjiri Kelantan, sama ada menerusi jalan darat maupun kemudahan perjalanan laut mengikut tiupan angin. Ya tu nak kata Tani Kelantan ni setanah sebumi ni ada sungai halus saja. Maka negeri Melayu hak banyak sekali orang Tani nak hijrah nak pindah pergi iaitu Kelantan nombor 1, Kelantan, 2 Kedah. Kelantan, Kedah, Hulu Perak, Terengganu. Dah. Salah seorang dari pembesar Patani, Datuk Pujuk, sewaktu Patani diancam oleh Siam, mereka telah berundur ke suatu tempat di Pangkalan Datuk, Kuala Kelantan. Lalu mendirikan kota Jembal. Ni dia kata seorang pembesar Tani nama Datuk Pujuk. Datuk Pujuk ni dia pindah ke zaman pecah. Pecah apa ingat tak? Zaman Datuk Kale. Orang hak rancang pergi zaman Datuk Kale tu itu Datuk Sai dengan Datuk Pujuk. Dah. Ada hak pergi di mana? Pergi di Gahong, pergi di Pujuk, pergi di Tutong, pergi di Telubuk tu. Demo ni. Fok Datuk Kale pergi di Jering. Datuk Pujuk pergi di Pujuk di Gahong, Sening. Datuk Sai pergi di Kisik. Ada lah catat tu kan. 2 minggu lepas dah dah. Masa tu. Lepas tu kau pecah situ tu, Datuk Pujuk hundur pergi ke Kale Datuk, panggil Pangkalan Datuk. Pangkalan Datu pun boleh di Kuala Kelantan, lalu mendirikan kota Jembal. Keturunan akhir memerintah kota Kubang Labu yang telah didirikan oleh Tuan Sulong juga merupakan seorang pembesar negeri berasal dari Patani. Kena ada Kubang Labu. Kota Kubang Labu. Kota Kubang Labu ni duduk di Wokah Baru panggil dia. Ada kereta api tu. Pasir Pekeh. Pala getak belah lek ni. Nak lakoh pergi lek Kota Baru. Kubang Labu ni sejarah panjang tadi kita nak cerita. Lebih-lebih lagi yang berkait dengan Legeh dan Reman. Orang panggil pergi Kubang Labu 2-3 kali. Dan juga kalau kita tengok sekolah kebangsaan hak ada di Kampung Pasir Pekeh, namanya Sekolah Kebangsaan Tengku Mahmud Masjidin. Sebab orang Tani zaman dulu ya ada istilah kalau lari pergi Kelantan jangan lakoh sungai. Duk celah golok dengan Sungai Merah. Sebab pok kita asli. Kalau lakoh ke sana kena berkah. Pok Kelantan ke sana hak zaman dulu dah tu berkah tak ke sini. Jangan lakoh. Kena duk di Pasir Mah Tanah Merah jeli boleh. Kalau lakoh ke sana wallahu alam. Takut. SB banyak. SB ke apa panggil sahabat baik. SB sahabat baik. Dah. Tu Kubang Labu. Nanti cerita adalah Kubang Labu tu zaman Long Draman Long Ghaffar tu. Raja Gemeng, Raja Legeh. Belakangnya. Tak apa, tak siapa lagi dah. Maka Tuan Sulong lah juga merupakan seorang pembesar negeri berasal dari Tani. Semasa anak kanda saudaranya Long Sulaiman memerintah kota Kubang Labu, berlaku perselisihan dengan menantunya Raja Legeh, Long Abdul Rahman.
Ni cerita sedap dengan Goye dah. Boleh ambil buat jadi Goye filem ni. Cerita Long Derame dengan Long Slemeh hok mengata Long Derame ni yo Raja Legeh. Lepas tu dia cerita apa sini salah peher dengan kain ikat pinggir ke apa. Lepas tu kena bunuh mari gajah teriak mari siapa di tani siapa bangun genak. Siapa di Legeh. Bare-bare hok sebut dalam cerita ni masih ada lagi. Saya pergi tengok dengan mata dah. Kajine kereh bare hok sakut dengan cerita ni. Sebab ni bukan zaman dulu sangat. Bukan zaman dulu sangat dia. Zaman 100 tahun gitu more ya. Akhirnya kota Kubang Labu berjaya dikuasai oleh Raja Legeh yang melantik ipanya Long Muhammad memerintah Kubang Labu. Dalam satu peristiwa, Long Muhammad telah bertindak membunuh isterinya, anak kanda Raja Legeh, menyebabkan Raja Kota Kubang Labu ini dihukum bunuh. Kemudian Raja Legeh Long Abdul Rahman melantik adik Long Muhammad bernama Long Pendek memerintah Kota Kubang Labu seterusnya. Baca dulu hak dia nak tahu. Nanti minggu depan kita nak cerita Pergi Kubang Labu. Pergi Kubang Labu 2 kali. Kita cerita wi pehe. Gapo tu jadi? Malah tak ada dah dengan Kubang Labu ni. Sebab Kubang Labu ni tempat orang tani kita hak lari pada tani hidup situ. Dia rasa selamat dah di situ tu di Kubang Labu. Tapi duk berubuk sama Kelantan pun nak besar di Kubang Labu. Tani kita pun nak besar. Masa tu tani ni Legeh lah. Duk kuasa. Di Legeh pun duk main dengan Kelantan kau tu. Duk gila gi mari. Bunuh sama gi mari ke apa. Gitulah. Tidak berapa lama selepas itu muncul Long Yunus. Iaitu anak kanda Long Sulaiman. Yang mula mendapat perhatian dari kalangan rakyat. Bersama sahabatnya Long Jafar. Long Ghaffar ni. Putera Raja Reman. Telah lari ke Terengganu untuk mendapatkan perlindungan dari Sultan Mansur Shah I. Sakut dengan remeh pula dah. Dalam tahun 1792, Long Yunus dan Long Jafar telah memulakan persiapan mereka lalu menyerang Kelantan. Tadi saya baca dah bakor tadi tu. Nak ngoyak atau Kelantan, nak takluk klik mari pada pokok bakor tani tu ke mana. Dalam serangan ini, Long Yunus menyerang kota Kubang Labu, sementara Long Jafar mendapatkan bantuan dari Reman dan Terengganu menyerang Kelantan. Kena sekian Kelantan. Kelantan pun nak besar kau tu. Pas Kelantan je mau siye. Cerita yang banyak pula tu. Sebab dulu ni siapa pergi cari siye dulu, nak debel sikit. Sebab siye nak tolong. Pas siye pun nampak nak capur tangan boleh lah. Kerja dia nak sek-seng boleh. Long Yunus berjaya menikam Raja Legeh Long Abdul Rahman. Tu dia. Dan baginda telah luka parah tetapi sempat lari dan mangkat di Jakan Kuala Menara. Pergi waktu. Tikai Long ramai mati, dia pun lari mari Jakan. Mati Naga. Jakan Naga. Ada masuk jarah Naga dah lah. Legeh kemudian dimakamkan di Kelantan. Long Jafar pula berjaya menyerang dan membunuh Raja Kubang Labu Long Pendek. Dengan kemenangan itu, Long Yunus telah ditabal oleh Sultan Terengganu menjadi Raja Kelantan nama Long Yunus. Sahabatnya Long Jafar, putera Raja Reman di Patani, telah dilantik menjadi Tengku Seri Maharaja Perdana Menteri dan berkuasa di daerah Jeram Pasir Putih. Tu baru boleh duduk di Jeram Pasir Putih. Pasir Putih jalan lagi Bacok, jalan lagi Ganung. Dengan penabalan itu, maka bererti keturunan bangsawan Patani telah menguasai Kesultanan Raja-Raja dan memerintah Kelantan hingga ke hari itu. Ini nak masuk situ. Kacau doyak cerita, duk gomo banyak-banyak kali tadi tu. Ya tu akhirnya Kelantan tu, Raja Kelantan tu, bako-bako dari petani duk mengata. Siapakah ini? Daripada anak-anak cucu Raja Long Yunus. Long Yunus mari di Jambu. Lepas tu ada Legeh, ada Remeh, duk capur ke apalah. Tu. Kena Kelantan pun ada pok Raja Bangor, Raja Kapur Laut, Raja Jere. Dia banyak puak pula. Lepas tu zaman tu Kelantan je wah hidup pergi mari. Pergi sedara. Maka hak Allah tu lah lari mari. Mari mah kita banyak. Hak tempat Kelantan nak marinya, mari di negeri Sai. Legeh dengan Sai.
Habis fok-fok kau usah Bukit Budo tu aku Kelantan. Hok Kelantan mari sampai ke rumah kita di mata asal tu nenek kita di mana mari di Ganung. Asal tu nenek kita mari Kelantan. Sebenarnya Taning juga. Tapi hok duduk di Kelantan Ganung lama pergi saudara lah klik mari Taning. Dia dah mari gitu. Mudah-mudahan kata duk mari lari-lari gitu ya. Maka insya-Allah pada minggu depan kita nak mari tengok kata lagu mana pula ni Kelantan dengan Taning. Sebenarnya bakor raja ya lagu mana. Pas kita tengok sudut rakyat. Rakyat hak kata rakyat Kelantan, rakyat Taning sebenarnya rakyat dua ni ya hubungi lagu mana. Pas kata asalnya kali ya dua ni puak tula je kerana boleh jadi nama Kelantan, boleh nama Taning. No, kita tengok dihubungi di antara rakyat dengan rakyat tu lagu mana? Di antara Taning dengan Kelantan. Dah. Lepas tu ya kau pecah, kau pisah, kau jauh, kau berasa jauh di antara Taning dengan Kelantan ni sebab apa? Sebab lagu mana? Maka saya alu-alukan kita semua orang Taning dan juga kita semua orang Kelantan nanti bakal dengarlah untuk minggu depan. Kata sebenarnya kita dan Kelantan, Taning dan Kelantan dengan lagu-lagu mana dah. Hubungi dia. Bukan sekadar kata raja ada hubungi. Kerabak-kerabak bangsawan. Sebenarnya rakyat tu pun ada hubungi juga lagu-lagu mana. Tu kita akan belajar lagi dan kita tengok pada masa pada masa tu pun sudah masuk ke era King Rama III. Dan King Rama III dah. Maka kita pun boleh baca dah kata apa ni daripada sore-sore lagu mana. Lepas tu King Rama III ni kita kena kecek dah lah. Satu perjanjian hop sakut dengan tempat mak kita. Orang panggil perjanjian Berni. Perjanjian Bowring. Lepas tu. Dia sakut dengan tanah-tanah lagu mana. Perjanjian Berni. Sebab dia buat pada tahun 1820 ni. Ingat tak 1820 ni? Zaman apa? Zaman musuh cikgu. Bahawa sudah perang musuh cikgu, berlakunya buat sendia Berni. Di antara Sia dengan British. Pas nak kecek Taning lah. Jadi Sia dengan British duk kecek Taning. Lepas tu mari di Bowring, baru nak mari perjanjian Sulik. Lepas perjanjian Sulik, baru mari perjanjian Anglo. Anglo dah zaman King 5. Proses. Bukan kata dia nak jadi tu dia buat satu persatu. Panggil tu bukan panggil peace process lah panggil. Colonial agreement process. Dah, colonial agreement process. Seperti senja ananikum. Dah, dia kena kerebonkan ananikum dia ada. Supaya nak jajah dia ni dia kena jadi proses. Pak kita kena baca proses we boleh. Hak dia mau buat tak kita ni supaya mengubah tak apa dia kan. Orang dia buat proses ni lagu mana. Maka kita nak baca Berni, Bowring, perjanjian Sulik tu kita tahu. Sulik ni dah 11 kali. Lah ni pak hak dah kita nak baca itu baik. Boleh tahu Rusia lah. Gana panggil perjanjian Sulik, secret agreement sebab dia tak rasmi, tak public. Dia tahu sulit sungguh di antara orang tu. Kalau Berni tak tahu. Bowring tahu. Sulik tak bisa tahu. Hak tu kita nak tahu je dia kecek apa. Sakut kita supaya dia mengupak. Gatah telinga kita, gatah hati nak urang. Apa dia kecek ni. Tapi akhirnya pecah juga Sulik tu. Dia semua 11 kali. Sebelah ko lah. Sebelah sebelah kedak wala alam tak ingat mula. Sebelah kali hak buat perjanjian Sulik. Perjanjian Sulik itulah yang impact besar terhadap Anglo. Wak Witani itu kena becak daripada Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis. Duk wah jajah sia sampai ke hari ni. Tu perjanjian Sulik tu ada impact dah. Ada impact dah. Maka tak apalah, tak siapa lagi sebenarnya Anglo. Secret. Bowring. Berni. Dah. Kita nak mula hak Berni. Ataupun Bowring. Mari sekali lah dua tu. Kita belajar hak tu dulu. Sebab ia masuk era kantisan. Dan juga minggu hadapan kita nak sentuh pula
grup yang ketiga, transmigrasi. Pembawanya orang sia, hak mari buka kapung duk di Taning. Hak lah kita sebut dah grup pertama tu. Dah, ni grup yang kedua. Maka kita kokok duk gilah. Ada soalan ke apa tak? Malam ni? Ada, tak kena jawab. 17 8 ni ada tak? Dah, supaya sokmo lah. Dah, jadi untuk lancarkan baik lagi program kita, bolehlah siapa saja untuk nak infak, nak sumbang. Dah, nak sumbang menyumbang, nak sumbang. Hatta marilah, kita tak ada nak banyak ni, kita nak 17 kop. Orang Malaysia atau apa 17 kop. 17 kop ni 2 riyal dah. 2 riyal lah pertukaran lah ni enggak. 17 baht 86 sentang. Kena beri takut tu. Lebih tu ikut demo lah. Tak cukup tu tak sampai hajat. 17 80 ni. 17 kop 80 neste. Dah menyumbang lah taruh tu untuk kita nak cetak buku dan juga kita nak guna dalam program hak sakut dengan salah silah petani kita. Semua 17 baht point 80 ni itu untuk program salah silah kita. Yang sakut pak dengan program salah-salah kita. Dah. Maka untuk malam ni setakat ni saja. InsyaAllah dah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Dah hari Isnin, malam Selasa. Kalau jadi posok mula. Kalau tak jadi pun kita istihad dulu kata cuti. Pilih ni jadilah. Untuk malam ni gini saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin.